Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 Mac, kita akan buat perbincangan jawapan pada 1 Mac, iaitu berkenaan dengan latihan yang telah kamu buat pada hari Isnin lepas. Baik, kita akan bincangkan berkenaan dengan soalan dalam buku teks pada muka surat 19. Saya harap kamu sudah bersedia. Baik, soalan yang pertama dalam buku teks, dia menceritakan tentang iaitu jadual menunjukkan bilangan penduduk di 2 buah negeri pada tahun 2013. Jadi kamu hendaki hitung jumlah penduduk di kedua buah negeri tersebut. Iaitu wilayah Persekutuan 1,732,000 dan Sabah jumlah penduduknya ialah 3,428,000. Population ni ialah bilangan penduduk. Baik, apa yang perlu kamu buat? Jawapan untuk A. Apabila dia minta jumlah, the total ni kebiasaannya maksudnya dia punya operasi ialah tambah. Ambil jumlah penduduk wilayah Persekutuan, susun ekor nilai rumah mengikut jarak juta dan jarak ribu. Begitu juga jumlah penduduk Sabah letak pada nilai rumah ataupun place value yang betul, nilai juta dan nilai ribu mesti dijarakkan. Lepas tu kamu tambah seperti biasa, mula daripada sebelah kanan kita menambah. Di sini nampaknya nombor digitnya kecil, tidak ada pengumpulan semula. Okey, di sini 2 tambah 8, 10, reduce 1. Let's come here and then total up 6, 7, 4, 11, plus 1 here, and then 5. Okay, the answer is 5,160,000. Ini bukan jawapan terakhir sebab dalam soalan tersebut dia nak kamu tukarkan jawapan dalam perpuluhan juta. Perpuluhan juta. Iaitu give the answer in decimal millions. Jadi, untuk menukarkan jawapan ini kepada puluhan juta, kamu terpaksa guna operasi bahagi. Bahagi dengan 1 million. Now, 1 million have 6 zeros here. That means awak buat bumps, 6 bumps ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then put the decimal point there. Okay, the final answer is 5.16 million. Go to question 2. Question 2, Factory P produce 1.4 million bottles orange juice and apple juice. The number of bottle orange juice is 36,740. Okay, calculate the number of bottle apple juice produced. Dia menceritakan tentang kilang P mengeluarkan 1.4 million botol jus orange dan jus apple. Orange dengan apple 1.4. Tapi di sini dia bagi tahu bilangan botol jus orange ialah 36,740. Jadi berapakah bilangan jus apple? Operasinya ialah tolak. The operation is subtract. Tapi sebelum itu, kita kena tukar dulu 1.4 million ini kepada whole number. How to convert million, decimal point, million to whole number? Kena ada darab. Kalau soalan A tadi, decimal point, dia nak decimal point, kita terpaksa divide by 1 million. Tapi yang ni pula, dia nak whole number. Daripada decimal, convert to whole number. Kita guna operasi darab. Ingat, we must choose the correct operation here. Sama ada operasi bahagi ataupun darab. Kalau nak pergi ke whole number, mesti guna darab. Kalau nak pergi ke decimal, mesti guna bahagi. Bahagi berapa, darab berapa,
Mesti melibatkan 1 million. Sebab kita belajar tentang tajuk million. Okey. Sekarang kita dah tukar kepada whole number. 1,400,000. Baru kita tolak dengan jus orange ni untuk mendapatkan jus apple. Tolak macam biasa. Di sini nombornya banyak meminjam daripada nombor di sebelahnya. 0 minus 0. 0 minus 4 can or not? Okay, tak boleh kan? Okay, kita cancel terus dari angka 4 ni. 24 ni cancel. Stop here. Okay, letak 10 sini. Selepas saja 10. Yang ni semua letak 9. 9, 9, 9, 9, 9. Okay, the last one. 4 jadi 3. Kalau kita pinjam 1 tadi. Okay, yang ni tak diganggu. Dia hanya diganggu setakat ini saja. Lepas awak cancel, letak nombor yang barunya, baru awak dapat tolak. 10 minus 4, 6. 9 minus 7, 2. 9, 6, 3. 9, 3, 6, 3, 1. Okay, this one is the final answer. Awak betulkan di sini, correct. Right here. Jangan ditindih. Ditindih ataupun ditimpak-timpak di sini. Semakkan waktu. Semak di tepi saja. Soalan yang ketiga, C. Saya beri maksud saja dalam DM dia. Saya rasa awak dah salin soalan ni, dah baca. Baik, ini berkenaan dengan kerajaan ni telah mengagihkan sejumlah RM 3 million duit ihsan, duit ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Jadi sebanyak a total of 3,000 families, 3,000 keluarga menerima wang tersebut. Yang sama banyak. And equal amount. Equal ni sama banyak. Jadi dia nak suruh awak hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga. By each family. Berapa setiap keluarga dapat? Selepas awak dapat jawapan itu, belum lagi final answer. Sebab give the answer in decimal millions. Dia suruh lagi awak tukar jawapan awak tadi kepada decimal million. Okay. Kita lihat di sini. Pertama sekali, awak bahagi. Sebab duit tadi ada 3 juta. Kita terpaksa bahagikan kepada 3,000 keluarga. Bahagi kepada 3,000 keluarga. Baik, ni bahagi mudah ni sebab dia banyak zero, atas ada zero, bawah zero. Sebab itu cikgu guna bahagi ni. Supaya senang awak buang, cancel. Okey, 1, di sini dulu awak tengok. Ada berapa zeros? 1, 2, 3, ada 3. Kita buang 3 zeros ya, and then mesti ada lawannya, 3 zero juga. Tak boleh sini 3, sini 4, sini 5, awak nak buang tak boleh. Tak boleh di cancel sembarangan ya. Dia mesti sama banyak. Kalau di bawah ada 3 zero awak buang, atas pun 3 zero. Okey, ni dah dibuang. Tinggallah 3,000 divide by 3 pula. 3,000 divide by 3. Okey, kalau kita lihat ni, 3 divide by 3 equal to 1. That's mean RM 1,000. Okey, inilah jawapannya. RM 1,000. Tiba-tiba soalan yang terakhir, dia kata tukar kepada decimal million. Jadi terpaksalah awak bahagi dengan 1 million. Supayanya dapat jawapan million. Decimal, tengok ni, decimal point ni. Wang ringgit dengan decimal sama, dia ada ni, point. Ada titik perpuluhan. Titik perpuluhan ringgit. Okey, maka terbentuklah ianya dalam decimal million. Okey, caranya bila dibahagi dengan 1 million, 1 million have 6 zeros here. Okey, awak hayunkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, we put here decimal point 4 million. Okey, ni yang bam-bam yang tak ada nombor ni, awak letak 0. Okay, have 2 bumps, not tak ada nombor. Maka awak tulis 20 here. And then decimal point. Dan wajib awak letak 0 pula depan ni. Kerana whole numbernya memang tak ada.
sebelum decimal ni, depan ni semua whole number. Tetapi tak ada whole number, jadi awak tulis 0 saja. Okay. Rm 0.001 million ringgit. Ya. Okey. Kita sebut ringgit sebab ni RM. Kalau tak ada RM tak payah. Awak sebut 0.001 million. Okay. Now, D. Question D pula, saya harap awak dah salin semua. Cikgu ni tak salin. Ya. Cikgu salin depan saja. Ya, satu baris saja. Okey, awak rujuk soalan awak. Tengok dia menghendaki apa. Baik. Kalau D pula berkenaan dengan stadium. Ya. Stadium sukan terbesar di dunia, iaitu Rangradom Mede di Korea Utara dapat menampung, dia dapat menampung 0.15 million. 0.15 million. Stadium ni dapat menampung 0.15 million. Tapi ini dalam decimal million. Kita tukar dulu kepada whole number. Tukar je pada whole number, mesti time by 1 million. Now, awak bergerak dari decimal point pergi ke kanan. Kalau darab, ke kanan. Kalau bahagi, ke kiri. Okey. Must be 6 bump here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. We move 6 bump. Because 1 million have 6 zeros. Ni yang bump-bump 1, 2, 3, 4. Ada 4 bumps here. Tak ada nombor kan? Awak letak 0. 1, 2, 3, 4. 4 zeros here. Okay, the answer is 150,000. Ini jawapan dalam whole number. Baik. Lepas itu, soalannya, okey, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan bilangan penonton remaja. Jadi dia suruh awak hitung bilangan penonton dewasa. Kalau 0.15 ini untuk remaja dan dewasa, dan bilangannya sama, ada dua golongan, dewasa dan remaja. Maka dua itu maksudnya, awak bahagi dua lah. Jawapan tadi, 150,000, awak divide by 2. Sini datang 2. Iaitu orang dewasa dengan remaja tadi, dua kumpulan. Dia kata sama banyak. Bagi dua. Bila dah dibagi dua, ini. Inilah langkah kerjanya. Kau mesti buat langkah kerja macam ni juga dalam peperiksaan. Kena show your working. Lepas tu, the final answernya 75,000 of idol spectator. Sebab dia nak penonton dewasa berapa. Tak kisahlah kalau dia minta penonton dewasa, ni jawapan dia. Kalau dia nak minta remaja pun sama juga. Sebab bilangannya tadi dah beritahu, memang sama. Okey, now kita pergi kepada soalan E. Awak mesti salin soalan ya. Cikgu ni sengaja buat sikit saja. Salin sikit saja. Ini berkenaan dengan apa? Soalan ni pula, iaitu berkenaan dengan kempen menanam pokok yang dah dilancarkan sejak tahun 2010 dengan temanya hijaukan bumi. Hijaukan bumi kita. Hijaukan bumi. Iaitu satu warga, satu pokok. Jumlah pokok ditanam pada tahun 2011, 4,708,482. Ini adalah jumlah pokok pada tahun 2011. Now, kita lihat 2010. 2010 lebih 1,046,727 daripada 2011. Kalau pokok itu lebih banyak lagi daripada 211 pada tahun 2010, maka kita guna perkataan simbol tambah. Awak tambah dalam bentuk lazim dalam standard interpret, dalam bentuk lazim. Ni awak letak ke bawah. Ni cikgu sengaja dalam number sentence ni. Cikgu nak bagi tahu kamu supaya kamu nanti
tukarkan kepada bentuk lazim. Ya, nombor ni awak letak ke bawah supaya senang kamu menambah. Baik, hasil jawapannya 5,755,209. Okey, kita dah dapat untuk 2010. Sekarang kita cari pula 2012. 2012 pun dia memberitahu bahawa kurang daripada, kalau dia kata yang ni kurang daripada 2011, bermakna 2012 lebih. Jadi kita perlu tambah 4,708,582 plus 125,728. Okey, awak buat dalam bentuk lazim juga. Ini cikgu sengaja buat dalam number sentence. Awak mesti tukar letak bawah. Senang awak menambah. Okey, the answer is 4. Untuk 2012, awak dapat jawapan 4,904,218. Okay, the last question here. Total numbers of trees planted in 210 and 212. Dia suruh awak hitung jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012 saja. Yang minta 2 tahun ini saja. Jadi, awak ambil jawapan 2010 kat sini, 2012 kat sini. Kita tulis dalam bentuk lazim ya, standard written method. Okay, bentuk lazim. Baru senang awak menambah. Okay, bila ditambah satu persatu, hasil jawapannya ialah 10,659,489 of trees. This one is the final answer. Okay, kita lihat pula pada F. Okay, question F. Ni the last question for in textbook. Okay, dalam buku teks awak, ini soalan terakhir. Awak salin habis soalan tu. Ya, cikgu cuma salin sikit saja. Okey, ia berkenaan dengan 6 and 1/8 million pelancong melawat sebuah pulau peranginan pada bulan Januari sehingga April. Kalau daripada Januari hingga April, maksudnya 6 and 1/8 million pelancong melawat dari bulan Januari, Februari, Mac, April. Total semua ni ialah 6 and 1/8 million. Tapi dia bagi tahu awak Januari ada 1 and 3/4 million. Februari pun diberitahunya juga 1 and 2/2 million. Tapi March and April tak ada. March and April tak ada. Bermakna awak tambah dulu Januari dan Februari ni. 1 and 3/4 plus 1 and 1/2. Okey, awak cari penyebut yang sesuai. 2 untuk menjadi yang 4, awak darab 2. Automatically atas pun mesti darab 2. Bila di bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi 1 plus 1, 2. 3 plus 2, 5. 5/4. 5/4 ni improper fraction. Awak mesti convert kepada kepada nombor pecahan bercampur. Mixed number. Awak bahagi 5 bahagi 4. Dapatlah 1 and 1/4. Awak bahagi, lepas tu tulis nombornya ikut pusingan jam. Macam ni. Ikut pusingan jarum jam. 1 and 1/4. Now, 2 whole number, 2 plus 1 and 1/4 equal to 3 and 1/4. Okey, jumlah Januari dengan Februari kita dah tahu. Iaitu 3 and 1/4. Okay, how to find the answer for March and April? Kalau keseluruhan dia tadi 6 and 1/8 million, that's mean untuk March dengan April, awak ambil keseluruhannya, tolak dengan January and February. Okay.
6 and 1 over 8 minus 3, 1 over 4. This one, ni total besarnya tolak ni. Bawa sini. 6 and 1 over 8 minus 3 and 1 over 4. Now, 4 ni untuk menjadi penyebut yang sama, sepunya equivalent fraction, 4 darab berapa jadi 8? 4 darab 2. Automatically atas pun mesti darab 2. Okay. Jadi 1 minus 2. Dapatkah nombor kecil tolak besar? Tak dapat kan? Okay, tak apa. Letak saja 1 minus 2. 1 minus 2. Now, whole number pula. 6 minus 3 equal to 3. Now, 3 and 1 minus 2 over 8. Kita tengok sini. Setiap kali dalam nombor pecahan begini, kalau tidak dapat ditolak, dia akan pinjam nombor bulat sebelah ni. Potong ni tinggal 2. Satu yang kita pinjam tu ialah 8. Dia betulkan jadi 8. Awak tengok bawah ni. Apa-apa saja nombor di bawah ni. Setiap kali satu awak pinjam, dia akan bertukar nombor di bawah ni. Okey, 8 plus 1. Satu saya bulatkan ni. Maksudnya, awak kena tambah. Barulah dia dapat tolak jiran sebelah ni. 1 plus 8 equal to 9. Now, 9 minus 2, 7. Bawa kita sani semula. 2, 9 minus 2, 7 and over 8. Okay, the final answer is 2 and 7 over 8. Cikgu ingatkan sekali lagi, apabila berlakunya penolakan nombor kecil, tolak besar tak dapat, pinjam nombor bulat sebelah dan ambil nombor bawahnya, tambahkan dengan nombor depan ni. InsyaAllah dia akan dapat menolak. Jangan nak tambah 10 ke, tambah 20, tambah 1, tak boleh. Dia mesti penyebut di bawah ni, tambah ke atas. Kalau tak dapat juga tolak, masih besar nombor ni, pinjam lagi whole number ni. Tolak lagi satu, tinggal satu. Sampai dia dapat tolak. Okay? Cikgu harap kamu faham. Okay, sekarang kita pergi kepada latihan seterusnya, buku modul DLP biru. Okay, kita ada 2 latihan itu kan. Kalau yang tadi awak dapat 6 over 6 skornya. Yang ni pula ada 4 soalan, awak dapat 4 over 4 score. Jadi 6 plus 4, you can get 10 over 10. Total skornya. Kena faham Jadi total skor awak hanya 10 over 10. Sikit saja salah jawapan ataupun langkah kerja awak, jangan salah semualah. Tapi awak jangan susah hati. Kalau dalam UPSR, dia ada markah tertentu. Dia ada part, contohnya kalau awak buat di sini, langkah kerjanya betul, mungkin satu markah dia bagi. Dia minta number center, awak tulis number center. Satu lagi markah dia bagi, awak tulis jawapannya betul, satu lagi markah. Maka the total up for your marks is 3 marks. Itu UPSR. Tapi cikgu ni kedekut sikit. Cikgu nak letak satu saja ni. Ni skor. Situ cikgu sebut skor. Cikgu tak nak sebut markah. Kalau markah salah. Cikgu sebut skor saja. Tadi buku teks 6 score. And then your module DLP ni 4 score. The total score is 10 over 10. Okay? Number of shirts that can produce in a year. Kalau dia kata 1 tahun. 1 tahun ada berapa bulan? 12 months. Artinya, awak terpaksalah darab 0.64 tu dengan 12 bulan. Ni darab 2 digit ni, hati-hati. 2 times 4, 8. 2 times 6, 12. We group 1 here. 2 times 0, 0. Plus 1, 1. Now, on table 1 pula. Ni senang ni. 1 times 4, 4. 1 times 6, 6. Okey. Lepas tu awak tambah. 8. 2 plus 4, 6. 1 plus 6, 7. Lupa je letak tambah sini tadi. Okey. Number sentence. Dia minta 0.64 million times by 12 months. Equal to the final answer is 7.68 million. Okay. Nasib baik dia letak, dia minta jawapan million. Kalau dia minta
whole number, terpaksa time here, time by 1 million. Mana tahu dalam exam nanti dia minta tulis dalam whole number. Time dia lah. Dan Hayun, 6 bump ya. Remove 6 bump. Tapi ni dia minta setakat ini saja. Okey, inilah jawapannya. Okey. Ini pula. Saya tak nak buang masa baca ni. Okey, number of magazine not sold. Berapa yang tidak dijual? Dia tanya berapa lagi jumlah yang belum dijual. Sebelum tu, kita tukar dulu 2.2 million kepada whole number. Ni cikgu tak tunjuk lagi ni. Terus direct pergi whole number. Sepatutnya, darab 1 million. Darab 1 million. You move 6 bumps to the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, equal to 2,200,000. Lepas tu, awak tolak lah. Ini yang dah dijual. Tolak yang dengan yang dah dijual. 2 million ni, tolak dengan yang dah dijual. Okey. Jangan lupa, awak cancel ni. Cancel. Ni jadi 10, 9, 9, 9, 9, 1. 1 ni nanti tak dapat tolak 8. Awak pinjam lagi daripada 2 ni. Tinggal 1. 1 ni pula jadi 11. Okay. 10 minus 1. 9 minus 0. 9 minus 7. 9 minus 9. 0. 9 minus 4. 5. Here, 11. Minus 8. 3. 1. 1. Okay, the final answer is 1,250,299 magazines. Sekarang soalan yang ketiga pula. Number of pencil in 7 boxes. Dia nak tahu berapa. Kalau 7 kotak. Ada berapa jumlah pensel dalam 7 kotak ni? Okey. Kita terpaksa tukar ni dulu. Convert million. Fraction million ya. Ni fraction million ni pada whole number. Awak dah belajar itu kan? Kalau 5 sama dengan 200,000. Now, 200,000, 5. 200,000 time by 3 equal 600,000. Masih ingat tak table tu? Cikgu dah bagi dengan awak itu. Kalau 2, 500,000. 4, 250,000. 5, 200,000. 10, 100,000 and so on. Okay, awak boleh buka table awak. Okay, now 600,000 awak bahagi dengan 8 dulu. Sebab apa? Kita nak tahu bilangan untuk 1. Kita mesti cari bilangan untuk satu kotak tu. Setiap satu kotak tu ada berapa? Kita tak akan dapat cari 7 kotak tu berapa jumlah pensel. Tak dapat. Sebab kita belum mengetahui bilangan pensel bagi setiap satu kotak. Jadi untuk mencari bilangan 1, 600,000 divide by 8. Bagi dengan 8 dulu. Okay, the answer is 75,000 pencil. Setiap satu kotak mewakili 75,000 pencils. Jadi, dia tanya mau 7 kotak. Macam ni, mau 7 kotak. Okay, time by 7. Okay, 7 times 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0. 7 times 5, 35. We group 3 here. 7, 7, 49 plus 5 equal to 52. Now, the answer is 525,000 pencils. You must write down number sentence. Kalau dalam peperiksaan dia tanya, dia letak soalan number sentence yang dia kosong. Mesti kena jawab. Kalau dia kata solve problem, mesti tunjuk show you working. Like this. Solve problem, show working. And then number sentence. Tulis number sentence-nya. 600,000 divided by 8. And then time by 7. Macam ni saja. Ni number sentence namanya. The last question for module TLP. Okay, number 4. Number of seafood and meatballs. 1/5 million. 1/5. Ingat timetable itu? 5 equal to 200,000. 200,000 time by 1. 200,000 lah. Masih tetap. Okay, 1/10 million pula. Convert to whole number.
10 equal to 100,000. Time by 1 masih juga 100,000. Okay, the number sentence 200,000 plus 100,000 plus 25,000. Awak kena tulis di sini nanti. Awak kena tulis. Cikgu sengaja tak tulis ni. Number sentence-nya ada kan? Awak tulis dalam standard alternator. Dalam bentuk lazim. Cikgu sengaja tak tulis ini. Ini awak mesti tulis dalam tiga-tiga nombor ni awak tambah serentak. Boleh ditambah serentak susun 200,000, 100,000, 25,000 plus equal to 325,000 kilogram. Okay, that's all class today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.